أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعملون. Maksudnya, maka apakah yang menyebabkan orang-orang kafir yang menentangmu, yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang berkejaran ke sisimu, berkumpul berpuak-puak di sebelah kanan dan di sebelah kirimu? Patutkah tiap-tiap seorang dari mereka berharap supaya dimasukkan ke dalam syurga yang penuh nikmat sedang ia tidak beriman? Tidak sekali-kali. Mereka yang kufur engkar tidak akan dapat memasukinya. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka sedia mengetahuinya. Setelah kita baca dalam ayat yang terdahulu berkenaan dengan orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun menghadapi kesusahan dan kepayahan, berbagai-bagai kesulitan dan halangan, sama ada dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan ketika bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka dipersendakan oleh musuh-musuh Islam dengan berbagai-bagai cara, mereka tetap bersama dengan Islam dan beramal dengan ajaran Islam secara ikhlas. Mereka dijanjikan syurga oleh Allah pada hari kiamat dengan sifat-sifat yang ada pada diri mereka di atas dunia ini. Mereka akan dimuliakan di dalam syurga. Dan ayat-ayat yang kita baca pada hari ini pula menyatakan berkenaan dengan orang-orang kafir dan orang munafik yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka datang berkumpul dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada kalangan munafik di Madinah duduk dalam masjid sama-sama mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan mereka bukan untuk menerima ajaran Islam, tetapi untuk mencari mana-mana tempat yang boleh diejek, yang boleh dipersendakan, yang boleh diperlekehkan, yang boleh digunakan untuk menjatuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Ini zaman dulu, zaman Quran diturunkan. Quran adalah kitab petunjuk sehingga hari kiamat. Zaman sekarang pun ada, samalah juga. Mereka datang untuk mendengar tafsir Quran, dengar ayat Quran, dengar pengajian agama, untuk cari mana silap, mana salah, mana perkara yang mereka fikir mereka boleh guna untuk hentam Islam ini, untuk kelirukan orang. Ada kalangan begitu rupa. Allah Ta'ala dedahkan dalam ayat ini. Famadil ladzina kafaru qibalaka muhta'in. Maka apakah bagi orang-orang yang engkar, yang tak terima Islam, tak setuju dengan ajaran Islam, mereka datang dengan segera, cepat-cepat mari, awal-awal mari datang
Bukan kerana nak Islam, tapi kerana tujuan yang lain daripada Islam. Untuk menentangnya, untuk mengejeknya, untuk mempersendakan, mencari mana-mana ruang, mana-mana kelemahan yang ada untuk dilekehkan Islam, dilekehkan orang-orang yang bersama dengan Islam. Anil yamin wa anil shimali izin. Di sebelah kanan, di sebelah kiri, mereka berkumpul-kumpul, duduk puak-puak dia, duduk dekat antara satu sama lain. Bila ada butir molek, curi sama sendiri pula. Ini dia, Tuhan dedahkan. Ini zaman Nabi ada, zaman kita kau ada lagi. Izin, mereka duduk berkumpul-kumpul antara satu sama lain. Berbeza dengan sahabat-sahabat Nabi yang duduk bersaf, mendengar dengan khusyuk untuk menerima ajaran Allah dan beramal dengannya. Sekiranya mereka tak faham, mereka minta penjelasan. Adapun mereka ni lagi tak faham, hal lagi mudah nak hentam. Ini dia. Bila tak faham, dia tak tanya. Buat balik, kemudian dia keber. Dia sebarkan. Untuk mengelirukan orang dengan Islam. Tuhan sebut dalam Quran. Anil yamin wa anil shimali izin. Mereka duduk di sebelah kananmu, wahai Muhammad, di sebelah kiri, dalam keadaan berkumpul bersama dengan mereka. Ayatma'u kullu mri'im minhum an yudkhala jannata na'im. Adakah mereka terlalu ingin tiap-tiap orang kalangan mereka itu supaya mereka dimasukkan ke dalam syurga yang penuh dengan nikmat? Tuhan tanya. Adakah mereka ini mengharapkan dengan sebab mereka mari mengaji juga, mari belajar juga, mari ikut dengar orang cakap agama juga, mereka mengharapkan mereka boleh masuk syurga yang penuh dengan nikmat? Tuhan tanya orang macam ni. Tuhan tanya ni. Ayatma'u, adakah mereka tamak, mereka ingin masuk syurga juga, padahal mereka datang untuk menentang Islam. Mereka mahu an yudkhala jannata na'im, mereka dimasukkan ke dalam syurga. Kalla, tidak sekali-kali, Tuhan kata. Dah seharaplah kamu masuk syurga. Orang yang datang bukan dengan iman, bukan dengan ikhlas, bukan dengan kepercayaan, bukan untuk mencari yang benar. Kalla, tidak sekali-kali. Inna khalaqnahum mimma ya'malun. Sesungguhnya kami ciptakan mereka daripada apa yang mereka amalkan. Tujuan apa mereka datang untuk mendengar? Adakah tujuan nak ke Islam ataupun tujuan nak lawan Islam? Tujuannya nak ke Islam, Allah Ta'ala berikan hidayah. Disebut dalam ayat yang lain, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh pada jalan kami, kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Orang yang bersungguh nak mencari kebenaran, aku tunjukkan kepadanya jalan untuk mendapat kebenaran. Bahkan di sana ada orang kafir, orang Kristian yang masuk Islam pada hari ini. Ada di antara mereka yang memberitahu mereka tak tahulah apa-apa agama nak pilih. Mula-mula ikut Kristian, baca Kristian, tak jadi. Baca pula kitab Yahudi, baca kitab Yahudi, tak jadi. Baca Quran, baca Quran, baru Allah Ta'ala beri hidayah. Banyak, bukan seorang dua, ramai yang macam tu. Habis mengaji raung belaka macam-macam agama. Agama Hindu baca, agama Buddha baca agama Hindu. Tiap-tiap hari Tuhan ada. Siapa berapa juta Tuhan hari ni tak tahu dah. Siapa katanya siapa 200 ke 350 30 juta. Jumlah orang Hindu tak siapa banyak tu, ramah Tuhan pada orang. Banyak berdoa lalu. Baca agama Buddha pula, duduk puja ke nenek moyang orang tua mati dah.
buat patung, buat apa. Tengok. Suruh akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, akhlak mulia berlaku. Baca sampai ke hujung tak berjumpa. Baca kitab Injil. Baca kitab Injil, tengok-tengok ini bukan kata-kata Tuhan. Ini kata-kata manusia. Menceritakan hal Tuhan. Manusia cerita hal Tuhan. Dia tak tahu habis cerita hal Tuhan. Akhirnya tak berjumpa. Baca Quran. Quran terjemahan, belum lagi baca Quran sungguh. Mengikut bahasa Arab yang mendalam, baca terjemahan dia. Kerana dia bersungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Tetapi mereka ni datang mengaji, bersungguh juga. Tetapi bukan untuk nak cari kebenaran. Untuk nak cari mana-mana yang lemah dalam ajaran Islam ni. Mana-mana ruang yang boleh dia hentam daripada orang yang bercakap Islam ni. Mana dia nak cari salah. Kalla, Tuhan kata, tidak sekali-kali di hari kiamat kalau orang ni aku tak layan. Inna khalaqnahum bima ya'malun. Sesungguhnya kami jadikan mereka dengan sebab apa mereka beramal. Jadilah macam iblis. Iblis aba wastakbara, enggan dan sombong. Iblis ni kenal Tuhan, boleh bercakap dengan Tuhan, boleh berkecek dengan Tuhan, boleh berdialog dengan Tuhan. Tengok syurga, tengok neraka dengan mata dia. Iblis ni tengok. Bila sampai masa Tuhan jadikan Adam ditugaskan di atas muka bumi. Makhluk yang khusus dengan kejadiannya bertugas di atas muka bumi. Makhluk lain tak boleh. Bagi menghormati ciptaan Allah, Tuhan suruh iblis sujud, iblis lawan Tuhan. Kerana takabur. Sifat takabur inilah yang menyebabkan orang tu tak beriman. Termasuklah mereka yang datang ke majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berasa dia lebih, dia pandai, dia bijak pada Nabi lagi, bijak pada Quran lagi. Bijak pada hadis Nabi lagi. Cerdik dia pandai dia. Dia berasa dia pandai berdoa lalu. Orang macam ni Tuhan kata tak seharaplah. Aku nak tolong manusia yang macam ni. Tak dapat hidayah. Celaka di atas dunia dan neraka di hari akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ayat ni memberi pengajaran kepada kita. Menunjukkan betapa kita kena ikhlas kepada Allah Ta'ala. Untuk mengaji agama. Untuk mencari ilmu agama. Untuk memahami agama Islam. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Yang datang ke majlis Nabi, datang tempat Nabi, mendengar ucapan Nabi dengan teliti untuk beramal dengannya. Mana yang boleh diamal, diamalkan. Yang tak boleh diamal, sedih, menangis kerana tak ada kemampuan untuk beramal dengannya. Tapi percaya dengan ajaran itu. Berbeza dengan orang yang munafik, yang tak percaya daripada awal lagi. Ini kita kena faham betul-betul. Wallahu a'lam.